الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الحمد لله الرحمن إياك إن حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى شيخنا ثم إلى روح الشيخ داود البطن ثم إلى روح الإمام الشافعي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita sambung muzakarah kitab Munyatul Musalli pada muka surat 2, iaitu sambungan pada mana? Cuba baca sikit. Wa mahalluha. Situ. Adapun yang terlebih besar kejadian tu bidah. Yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5 perkara, kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Bidah situ. Bukan situ. Atas sikit. Dan yang terlebih besar. Dekat atas pada wa mahalluha, atas sikit dia. Temu tak? Tak temu. Itulah. Wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadatain. Temu tak? Atas tekak tu. Wa mahalluha, atas dia. Wah, tu atas sekali. Wa mahalluha tu nak wa mahalluha. Atas pada wa mahalluha. Atas dia. Dan yang lebih besar tu temu tak lagi? Habis tak lagi situ? Macam ni. Bagi sini. Kita. Wa mahalluha dah. Ni, dan yang lebih besar ni habis lagi. Dan yang lebih besar kejadian habis lagi. Tengok nak habis lagi. Kalau habis dah sambung lain. Dah asuk lagi. Baik. Baik. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5 perkara, kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Temu tak? Situ lah.
Baik, tengok molek. Dan yang terlebih besar. Baik. Tulis. 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 Ibarat dan yang terlebih besar. Dan ibarat. Kita wayak ni, wayak nak boleh. Tulis dulu. Tu wayak ni, wayak nak bagi boleh. Kitab Munyatul Musalli ni. Baik. Dan ibarat yang terlebih besar. Kejadian rukun Islam yang 5 perkara. Tulis dulu. Faham tak? Faham nombor 2. Tulis dulu. Dan ibarat yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5 perkara. Kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah, ataf. Kalau bahasa Arab ko ain ta fa, ataf. Dalam kurungan umbi ayat. Ataf dalam kurungan umbi ayat. Ataf bagi tiang bagi agama. Ataf yakni umbi ayat bagi tiang agama. Baik, titik situ. Maka ayat yang lengkapnya ialah bahawasanya sembahyang 5 waktu itu ialah yang terlebih besar. Kejadian rukun Islam yang 5 perkara. Kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Habis. Itu kita royak tu cara ibarat. Yang 5. Selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Kita royak ni cara ibarat. Kalau orang mengaji kau, kalau tengok pada kitab tu, dan yang terlebih besar tu ataf pada kata tiang bagi agama. Yang riwayat tu cara ibarat kitab panggil. Dia mau tulis dah tu, kalau ulang balik insya-Allah boleh faham. Kalau kata ataf ni bahasa kita Melayu panggil umbi ayat. Contoh kita buat ayat mudah-mudah. Kita kata balas ni. Kita kata Muhammad dan Abdullah pergi ke sekolah. Muhammad dan Abdullah pergi ke sekolah. Orang tanya. Dan Abdullah tu umbi ayat bagi hak mana? Ni tak tahu bukanlah kitab ni. Hak tu luar tu ayat. Nak faham apa kata ataf tu. Kejap Muhammad dan Abdullah pergi ke sekolah kita ayat. Kalau tanya dan Abdullah tu ataf umbi ayat bagi hak mana? Umbi ayat bagi kata Muhammad lah. Muhammad dan Abdullah pergi ke sekolah. Lepas tu tanya dan Abdullah tu
ataf umbi ayat bagi hak mana? Kalau ayat semudah tu nak faham, kita kau belok lagi. Nak wayak gini weh. Mengajilah kitab biar bagi boleh. Sebab tok guru dak ramai dah. Tu wayak ni. Semakin hari semakin ramai guru tak ada dah ni. Wayak ni. Dak hak terbaru ni, tuan guru saya nasi ni accident ni. Tu wayak ni. Tak ada dah ulama, ada dah. Akhir zaman tak ada dah. Sebab tu mewayak ngaji kitab biar lagi boleh. Sebab tu tak ada dah. Kalau bukan kita akan datang sebagai pelapis, siapa lagi? Siapa lagi? Dengar tak ramah dah ngaji kitab, tak ramah. Tengok lah. Tengok sekarang macam mana. Kita nak orang-orang muda akan datang ni jadi pelapis. Bawa pula cara perjalanan tok guru kita. Mengajar kitab turah. Siapa nak bawa? Kamu sedih. Sewaktu dapat panggilan katanya tok guru saya nasi accident tu kita kata dah. Hari tu kita demam. Cuti kelas hari Khamis. Hari Jumaat kelas pagi kita batal. Dia nak bangun. Depan atas hidup, atas kati, demam. Lepas kata sampai Jumaat dok pergi. Dia nak bangun. Kedua bangun tu, nak main Zuhur. Kira telepon kata, tok guru sana nasi accident. Tegah lalu. Pergi jumpa hospital. Main Zuhur tu begini, pergi selalu kat dalam ngoko. Pergi. Siapa tu, mau cerita dok apa lagi. Belum dok apa, kita yang baik. Lepas tu ada orang WhatsApp, kawan tu kata, tak sahih. Betul ke senasi accident? Dia pun ada gambar. Atau gambar tu tok guru ada teruk dah. Tengok gambar tenang dah. Patutlah adalah ahli waris dia mari tengok. Pakat teriak habis. Siapa bank ambulans hospital kau nangis kita. Sedih. Sebab apa? Tok guru panggil. Kalau misal tok guru tak ada dah nak bawa. Nak bawa. Tenang, mikir tenang ni. Tengok ada. Sedih. Sekarang ni panggil kau dari segi keceraan diteruk. Orang kata 2 video khususiah tak hamba. Tengok mana ni. 2 video khususiah tak tahu siapa-siapa. Minta dirahsiakan. Tengok tenang ni. Teruk keadaan. Siapa nak bawa lagi? Siapa nak bawa? Hamba sebagai orang rapat dengan tok guru pun tahu macam mana. Duk sekali dengan dia. Tak, siapa pekat kita boleh pecah tekuk. Kurang dengan dia. Ayat. Ngelah ayat terakhir dia kata. Amal ayat saya. Kita ni kelah lama dah tak ada ni. Dia suruh Pak Dik tu. Bila nak mula. Tuk kabar. Ada orang ngajar dah suruh Pak Dik. Orang ngajar dah siapa ngajar dah. Dah insya-Allah nak ngajar minggu ni. Ayat ikutnya hari ni. Tak baca. Dengar-dengar cerita lah katanya. Urat tari tangan ni putus. Lepas tu dapat berita kata ada retak sikit di antara mata ni dengan telinga ni kuasa ni retak sini. Dapat berita kata darah ikut telinga tubik lagi. Lepas tu tangan kanan seming patah. Satu ibu jari cerita patah. Kalau teruk. Sekarang ni lah nak segar sikit. Cuma tak lalu makan lagi. Dah ya, tu guru. Dah lama dah bawa ni. Itu kiranya tu guru pekat 2 dah. Dah lama dah ni. Alah. Memanglah kalau mengaji kitab turah kitab lama ni memanglah kata payah. Dah kada mengaji tak langsung. Kita royak ni kita ajar ni boleh. Faham tak apa nama dua tulis dulu. Atau ke gapo tulis dulu. Jadi bila akan datang nu siapa satu pekat tengok semula nota kita akan faham. Baik.
InsyaAllah doa lepas ni kita main hajat untuk guru kita. Namanya Syekh Ali nama dia. Nama sebenarnya Syekh Ali ataupun Syekh Nasir bin Syekh Ahmad. Mak namanya bin Tici. Semayang insyaAllah tu main hajat. Mudah-mudahan Tuhan kurniakan kesembuhan yang sempurna untuk guru kita. InsyaAllah. Ada video tengok lagi. Baik, habis itu. Jadi nak faham kata ataf ni kita panggil tu umbi ayat. Kata dalam bahasa Melayu dia kata Muhammad dan Abdullah pergi ke sekolah. Lepas tu orang tanya kepada kita, dan Abdullah tu ataf bagi mana? Umbi ayat bagi hak mana? Umbi ayat bagi Muhammad ada. Boleh pakai kat renung. Jadi dan yang terlebih besar ni, kalau orang tanya ibarat atah bagi hak mana? Atah bagi kata nu tiang bagi agama atah situ. Kalau kira ayat penuhnya ke mana? Dan bahawasanya sembahyang 5 waktu tu ialah yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5 perkara, kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Tu dah segi ibarat. Kalau nak main ibarat, kalau orang mengaji kitab turah ni dia kena faham ibarat. Ibarat ni apa? Cakapan kitab. Ibarat ni apa? Cakapan kita, tuturan kita. Bila belajar kitab turas, kena faham ibarat kita, kena faham tuturan kita, kena faham cakapan kita. Kalau tak faham tuturan kita, tak faham cakapan kita, kita gagal faham apa yang ingin dikatakan oleh pengarang. Kitab Musalli ramai orang baca. Kalau orang baca nisbah dia mengaji, dia boleh faham dengan baik. Kalau baca kitab Musalli dalam keadaan tidak mengaji, bacalah kadang berani-berani sahaja, jawabnya dia tak akan faham apa yang Syekh dah nak wayak. Baik. Jadi dari segi ibarat tu, dan yang terlebih besar kejadian tu, atah pada kata tiang bagi agama dah, atah situ. Baik. Lagi pula kalau kita tengok dari segi ibarat dan yang terlebih besar ni, cari ibarat ni, Syekh Daud ditiru cakapan hadis ni. Tulis lagi. Tadi kita ajar cara nak faham ibarat, itu nota pertama. Yang kedua nak faham pula, dan yang terlebih besar kejadian ni nak faham pula. Ibarat sini ni Syekh Daud tiru cakapan hadis. Tulis itu. Dan ibarat ni kalau boleh buat pengalai dah tapu. Dan ibarat yang terlebih besar ini, dan ibarat yang terlebih besar ini, Syekh Daud tiru cara cakapan hadis. Syekh Daud tiru cara cakapan hadis, iaitu tidak memperwajibkan, oleh Allah Ta'ala, tidak memperwajibkan oleh Allah Ta'ala di atas hamba-Nya selepas daripada tauhid
tidak memperwajibkan oleh Allah Ta'ala di atas hamba-Nya selepas daripada tauhid akan sesuatu yang terlebih kasih kepada Allah daripada sembahyang. Titik. Jadi ibarat yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5 perkara, kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah tu, Syekh Daud tiru cara cakapan hadis. Hadis mana? Tadi, tidak memperwajibkan oleh Allah Ta'ala di atas hamba-Nya itu selepas daripada tauhid akan sesuatu yang terlebih kasih kepada Allah daripada sembahyang. Tengok Syekh Daud cara cakap isyarat bagi hadis. Cara bercakap isyarat bagi ayat Quran. Tengok Syekh Daud. Orang kenal Syekh Daud ni seluruh dunia, alim. Orang kenal. Syekh Daud ni orang kenal seluruh dunia ni, alim. Dan kalau Syekh Daud ni seorang awliya illah, diwali Allah ni. Di Syekh Daud dengan Syekh Abdul Samad Al-Palembani ni di kawan karib. Syekh Abdul Samad tu lah hak karang kitab Syiarus Salikin tu. Pengarang kitab Hidayatus Salikin tu. Tu Syekh Abdul Samad tu wali Allah Ta'ala juga. Dua orang ni, Syekh Daud dengan Syekh Abdul Samad ni, royak ni, dia nak mengaji di Mekah ni dengan naik perahu, naik kapal, meratasi 2 lautan nak sampai ke Mekah. Syekh Daud ni susah. Dia susah, tapi kerana semangat yang tinggi untuk jadi alim ulama, dia sanggup naik kapal, naik perahu, meratasi 2 lautan untuk sampai ke Mekah. Dia dengan Syekh Abdul Samad Al-Palembani, seorang awliya. Syekh Abdul Samad pun awliya, aling. Dalam kitab Hasyiah Munyatul Musalli ada menyebutkan beberapa gelaran yang diberikan oleh kerajaan Abbasiyah terhadap Syekh Daud Al-Fatani. Setiap gelaran mewakili ilmu di atas Syekh Daud. Antara gelarannya Al-Allamah. Al-Allamah ni gelaran bagi orang yang bersangatan alim. Kita panggil Al-Alim. Alim kita berasa panggil dah alim, orang yang alim. Tetapi nak dapat pangkat Al-Allamah sangat payah. Syekh Daud kerajaan Islam Abbasiyah bagi gelaran Al-Allamah, orang yang bersangatan alim. Lagi pula dapat gelaran Al-Kamilul War'i, orang yang sempurna kewarakan. Lagi pula dapat pangkat Al-Alimur Rabbani, orang yang alim dalam ilmu tarikat, dan beberapa gelaran yang lain lagi mewakili peribadi dan keilmuan Syekh Daud Al-Fatani. Tengok cara kitab Munyatul Musalli ni pun. Tengok gerak telakah isyarat hadis. Gerak telakah isyarat hadis. Bisa Syekh Daud. Kitab berkah, kitab berkah. Habis situ dah. Jadi maklumlah sisi kita dak kejadian rukun Islam yang 5 yang kita panggil rukun Islam tu. Rukun Islam tu dengan makna perkara yang besar-besar dalam agama tu 5. Yang pertama hak paling besar mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua perkara agama hak paling besar lepas mengucap sembahyang.
Sebab tu dia kata kejadian rukun Islam yang 5. Faham daripada kejadian rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 tu mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji tu dipanggil rukun Islam. Rukun Islam dengan makna perkara yang besar-besar di dalam kejadian agama tu ada 5. Nak bahas tentang rukun Islam boleh. Baik, kita bahas. Bila kita kata rukun Islam, apa makna rukun? Baik, kita bahas. Rukun-rukun ni kalau kita bahas secara asal maknanya, rukun ni perkara yang terhenti di atasnya oleh sesuatu ma yatawaqqafu sihhatu syai', perkara yang terhenti oleh sesuatu dan adalah suatu tu satu bahagian daripadanya. Itu asal makna rukun. Jadi bila kita faham rukun ni perkara yang terhenti oleh naqsah suatu. Bila kita kata rukun Islam, fahamnya naqsah Islam mestilah kena ada 5 perkara. Tak gitu? Faham saya pada cara ta'arif dia. Dan dalam 5 perkara tu, sembahyang 5 waktu tu sebahagian daripada Islam. Betul tak? Nak sah Islam, kena ada 5 perkara tu. Dan sembahyang tu sendiri sebahagian daripada Islam. Tak gitu? Baik. Patut tanya, kalau sekira seorang tu dok sembahyang, adakah sah Islam? Sebab asal makna rukun ni apa? Perkara yang terhenti oleh naqsah suatu. Kalau naqsah dikatakan Islam, mesti kena ada 5 perkara tu. Betul? Ni kita bahas asal makna rukun. Faham secara mudah-mudah agak, naqsah Islam tu kena ada 5 perkara tu. Dalam 5 perkara tu berpuasa di bulan Ramadan tu bukankah setengah daripada Islam? Ya juga. Patut orang tanya, kalau sekira tak puasa Islam ke tak? Kalau tak sembahyang Islam ke tak? Kalau turut pada ta'arif rukun, tak Islam Jadi berlawanan dengan kita punya mazhab Syafi'i. Orang yang tinggal sembahyang dalam keadaan tidak mengingkari, kekal dikatakan Islam. Jadi bila begitu, rukun Islam di situ tu bukan kita guna makna asal. Rukun Islam dengan makna perkara yang besar-besar di dalam kejadian Islam. Itu rukun di situ. Bukan rukun dengan asal makna hidup. Kalau pakai rukun dengan asal makna kau, orang yang tak semayang tu dikatakan tidak Islam. Maka berlawanan dengan pandangan mazhab Syafi'i, orang yang tinggal semayang dalam keadaan tidak mengingkari kewajipan, maka dihukumkan Islam lagi. Maka rukun Islam di situ dengan maknanya perkara yang besar-besar di dalam kejadian Islam. Maka sembahyang tu perkara yang besar-besar di dalam kejadian Islam, duduk nombor 2. Hak pertama paling besar sekali, mengucap. Gitu. Jadi fahamlah kitanya, kejadian perkara yang besar-besar di dalam kejadian agamanya, sembahyang ialah perkara agama, perkara yang besar-besar di dalam kejadian agama. Hak paling besar sekali
Yang pertamanya mengucap, yang keduanya semayang. Berdasarkan tadi hadis, tidak memperwajibkan Allah Ta'ala di atas hambanya tu akan sesuatu yang lebih kasih kepada Allah daripada semayang. Tu habis situ. Baik, habis situ. Lain pula. Wa mahalluha minad dini mahallur ra'si minal jasadi. Fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu, fakadzalika la dina liman la salata lah, kadzalika warada fil akhbar. Cakapan ni pun tinggi ni. Baik, penuh dengan balaghah. Tengoklah. Dan tempatnya. Dan tempat dengan makna kedudukan hukumnya. Itu maksud tempat. Dan tempatnya, yakni dan kedudukan hukumnya. Nya sembahyang tu. Wa mahalluha, dan bermula tempat hukumnya nya sembahyang tu daripada agama, seperti, yakni sama seperti tempat, sama seperti tempat, yakni kedudukan, sama seperti tempat. Apa tempat? Yakni kedudukan kepala daripada tubuh. Dan bermula tempat, yakni kedudukan hukum semayang tu daripada agama, sama seperti tempat, yakni kedudukan kepala daripada tubuh. Tu cara cakapan orang panggil. Cara cakapan tasbih. Cara cakapan menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Baik. Nak faham sini ni boleh. Kena buat nota suku luar pula. Kalau ikut ibarat agak, wa mahalluha minad dini ka mahallir ra'si minal jasad. Patu fakama annahu la hayata liman la ra'salah tu dipanggil wajah syabah. Tak faham tu tulis luar. Tulis luar. Nak faham sini kena tulis luar. Sebab tu payah kitab musolli. Tulis luar nah. Baik. Tulis gini. Tulis kata cara cakapan sebegini. Cara cakapan sebegini ialah cara cakapan tasbih. Cara cakapan tasbih. Apa tasbih? Tasbih ni menyerupakan sesuatu perkara dengan suatu perkara yang lain. Itu tasbih. Dah tak? Cara cakapan sebegini. Mana? Dan kedudukan hukum semayang tu daripada agama sama seperti kedudukan kepala daripada tubuh tu. Cara cakapan gitu tu ialah cara cakapan tasbih orang panggil. Apa tasbih? Menyerupakan sesuatu perkara dan dengan suatu perkara yang lain. Itu tasbih. Itulah kalau kita cakap, kita buat serupakan seorang tu dengan suatu benda yang lain. Mana kita kata Allah, kata Muhammad tu seperti badak. Kalau kita buat kira tu kok, Muhammad tu orang, bukannya badak. Tapi orang tu dibuat serupakan Muhammad tu seperti badak. Apa sebab? Dia adalah panggil tempat serupa dia tu. Kalau ada cakap lagu tu, Muhammad tu seperti badak.
Kalau orang faham maksud gitu tu, orang faham cakapan gitu tu, dia rasa hati dah. Atau kita ayat Allah la Fatimah tu seperti bulan. Kalau orang faham cakapan gitu, tuan badang senyum mewek dah tak? Tak gitu. Apa maksud Muhammad seperti badar apa? Apa maksud? Gemuk orang panggil. Muhammad tu seperti baduk. Pada pihak gemuk. Tapi kalau nak cakap kata gemuk sungguh, Muhammad tu baduk tu. Kita orang Melayu cakap tasbih muni natang. Itu sungguh tu, muni natang. Mana muni sama seperti natang pada pihak buah aja. Kita orang banyak cakap tasbih muni natang. Itu sungguh tu. Cuma dak nampak situ ada ilmu. Baik. Jadi kita nak buat tasbih ni, dia ada rukun tasbih. Rukun tasbih ada 4 baik. Kalau cukup 4 ni, baru boleh kita nak guna buat tasbih. Sebab tu payah mengaji. Kalau mengaji berang begitu boleh, tapi faham hak tak kita ni fahamnya, hanya murid belok. Sebab apa nota pun tak ada, dobik pun tak ada dengar. Kalau kita ada nota kita haki ke boleh wujudkan. Baik. Rukun tasbih ada 4. Yang pertama dia panggil musyabbah. Yang payah belaka ni ngaji. Tapi kitab Musali duk wayak cakapan tasbih tu duk wayak. Apa musyabbah? Dalam kurungan benda yang diserupakan. Tu musyabbah. Benda ataupun perkara yang diserupakan. Wayak ni sebab kitab Musalli wa mahalluha minad din, mahal ra's ni dicakap tasbih. Tasbih ejaan Melayu TASYBIH. Tasbih. Apa tasbih? Menyerupakan suatu perkara dengan suatu perkara yang lain. Jadi rukun tasbih ni 4. Pertama, musyabbah. Apa musyabbah? Benda yang diserupakan. Pertama. Yang kedua, dipanggil adat tasbih. Ni payah. Kalau kita ingat zaman mengaji sekolah Arab, tingkatan 3. Kita mengaji bab tu. Tapi masa tu tak faham ke satu. Bila fahamnya? Bila mengaji dengan Tok Guru Sanasi. Nampak selalu. Duk mengaji dah sekolah Arab tingkatan 3. Dengan Allah ya rahmah Ustazah Raqiyah. Ingat. Ni ingat bahasa Arab. Bab dia je lah. Tapi tak faham satu satu. Ngomong syabah lah, babah lah, faham satu. Bila fahamnya, bila habis belajar dah, terguduk wayak. Allah faham lalu panggil. Nak wayak apa tu? Kita mengaji dulu, faham tak faham, kemudian. Kadang-kadang kita faham tu sahabat guru ning, sahabat dengan orang ning, itu buka habis lah panggil. Pertama, musyabbah. Yang kedua, adat tasbih. Apa adat tasbih? Alat untuk dibuat banding dan serupa. Alat untuk dibuat banding dan serupa. Contoh mudah saja. Cuma istilah payah. Yang ketiga dipanggil musyabbah bih. Musyabbah bih. Musyabbah bih. Bukan habis. Habis tu kita lah balik. Musyabbah bih. Apa musyabbah bih? Perkara ataupun benda yang diserupakan dengan suatu benda yang lain. Benda ataupun perkara yang diserupakan dengan benda yang lain. Itu musyabbah bih. Musyabbah bih. Musyabbah bih. Yang keempat dipanggil wajah syabah. Wajah syabah. Baik, Allah. Payah belakang ngaji. Apa wajah syabah?
yakni jalan pada pihak serupa dan sama. Jalan pada pihak serupa dan sama. Baik, kita angkat satu contoh. Kita angkat satu contoh, kata Muhammad seperti singa. Contoh. Dalam contoh tu, dia ada musyabbah, dia ada tasbih, dia ada musyabbah bih. Contoh, Muhammad seperti singa. Contoh mudahnya, istilah. Musyabbah lah, ada tasbih lah, babah langguh habis lah, habis. Tu dari istilah ilmu balaghah. Contoh, Muhammad seperti singa. Mana musyabbah? Perkara apa yang kita nak buat banding? Muhammad tu panggil musyabbah. Perkara yang diserupakan. Mana? Muhammad ada. Dipanggil musyabbah, istilah dalam ilmu balaghah. Mana ada tasbih? Seperti itu. Ada tasbih ni, dia ada seperti atau seumpama. Jadi Muhammad dipanggil musyabbah, seperti itu dipanggil ada tasbih. Ala untuk dibuat banding dan serupa. Jadi singa tu dia panggil apa? Musyabbah bih dipanggil. Apa musyabbah bih? Benda yang diserupakan dengan suatu benda yang lain. Sekarang kita nak serupakan apa? Nak serupakan Muhammad tu, pergi serupa dengan singa. Baik. Jadi nak waktu bik wajah syabah, jalan pada pihak serupa tu, nak waktu bik wajah syabah, kita kena cari satu sifat yang ada di Muhammad dan ada juga di singa. Sifat ke apa hak serupa? Dengan mamak pun ada sifat tu. Singa pun ada juga sifat tu. Sifat ke apa? Sifat dia bekeng. Jadi wajah syabahnya jalan pada pihak serupanya pada pihak bekeng. Mamak tu bekeng-bekeng sungguh. Sehingga orang ada buat banding serupa dengan singa. Mamak macam ke singa. Macam tu sepertilah macam ke singa lek-lek. Apa? Bekeng. Tapi kalau bekeng sungguh, bila bekeng sungguh kok, orang buang perkataan seperti. Kata mamak tu singa tu. Bekeng selajuk bahasa kita. Tu dipanggil cakapan tu lebih mubalaghah. Kalau kita kata Muhammad seperti singa tu, cakapan itu kuat dah. Tapi kata mamak tu singa tu lebih kuat lagi. Nak wayak bekeng belaka. Tapi bila bekeng lajak kok, pakat wayak mamak tu singa tu. Kalau kita buat banding lagi, kita kata Muhammad tu seperti laut. Apa maksud? Mamak tu seperti laut. Bukan tenang. Cari sifat gapo ada di Muhammad dan ada sifat di laut gapo? Laut apa sifat dia? Luah. Jadi Muhammad tu diserupakan dengan laut pada pihak luasnya ilmu. Dia kata Abdullah seperti gajah. Kata Allah tu mana sifat yang ada di gajah, ada juga di Abdullah tu. Sifat ke apa? So, jadi Muhammad seperti gajah, mana wajah syabah dia? Pada pihak so dan gemuk. Jadi kalau ayat gemuk sungguh-sungguh ti, ayat gua ni. Mamak tu gajah tu. Ayat ni gemuk selajuk. Jadi sini cakapan wa mahalluha minad-din mahallur ra'si minal jasad. Baik, cuba cari pula sini mana musyabbah, mana ada tasbih, mana musyabbah bih. Kita payahlah. Baik. Dan tempat yakni kedudukan hukum sembahyang tu daripada agama. Sini panggil apa ni? Dia panggil musyabbah.
Pai musyabbah, benda yang diserupakan. Nak serupakan apa? Nak serupakan kedudukan hukum semayang tu daripada agama. Seperti dipanggil apa? Istilah adat tasbih. Lepas tu sama seperti tempat, yakni kedudukan kepala daripada tubuh. Dia panggil apa ni? Musyabbah bih. Dia nak serupakan kedudukan hukum semayang tu, nak serupakan kata sama seperti kedudukan kepala daripada tubuh. Mana wajah syabah dia? Wajah syabah dia. Tengok. Wajah syabah di belakang. Pada pihak serupa. Mana tengok belakang. Maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya orang tu. Demikianlah. Apa demikianlah? Tiada hidup. Tu demikianlah. Demikianlah. Yakni tiada hidup. Demikianlah. Begitulah juga. Apa? Tiada agama. Yakni tiada sempurna agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya, bagi orang tu. Jadi musannif Syekh Daud menyerupakan kedudukan hukum semayang daripada agama sama seperti kedudukan kepala daripada tubuh. Mana wajah syabah ni? Pada pihak sempurna dan hidup. Orang yang tak ada kepala tiada hidup. Begitu juga dengan orang yang tidak sembahyang tu tidak sempurna agama. Tu panggil. Demikianlah. Apa demikianlah? Tiada sempurna agama bagi orang yang tidak semayang tu. Demikianlah telah datang pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi musannif Syekh Daud menyerupakan kedudukan hukum semayang daripada agama tu sama seperti kedudukan kepala daripada tubuh. Kepala daripada tubuh baik. Kalau sekira kita kata balah ni, orang tu dia tidak ada kepala. Jadi adakah sempurna seorang itu? Jawab tak sempurna. Begitu juga dengan orang yang tak sembahyang, adakah sempurna agama dia? Tidak. Begitulah bandingan kedudukan hukum sembahyang tu sama seperti kedudukan kepala daripada tubuh. Pada pihak tidak sempurna. Kerana orang yang tidak ada kepala tu tidak sempurna. Begitu juga dengan orang yang tidak sembahyang, tidak sempurna agama dia. Habis itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi cakap mudah-mudah agak, orang yang tak semayang ni ibarat seperti mayat hidup. Apa? Orang tidak semayang ni sama seperti orang tak ada kepala. Tak? Orang yang tak semayang ni sama dah seperti orang yang tak ada kepala. Pada pihak tak sempurna. Atau bahasa mudah sekali lagi ni, orang yang tidak semayang ni zombie. Zombie ni mayat hidup. Tak ada kepala hidup. Begitulah bandingan orang yang tak semayang tu dikatakan zombie. Tak ada kepala hidup. Begitulah pada pihak tak sempurna. Tapi nak bunda faham cakap kau, orang dah semayang ni zombie. Tak ada kepala orang panggil. Tapi hidup ada masalah. Baik, mula sambung semula. Ja'alallahu lah wa iyyakum
minal muhafizin 'ala shalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insya-Allah Tok Mai hajat lepas pada mayang syak untuk tuan guru Syekh Nasir, namanya Syekh Ali ataupun Syekh Nasir binti Ci, nama murid Ci. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Habis.